Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah Al-Syaikh Abu Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu yang juga disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga. Moga-moga di dunia Allah izinkan kita berada di dalam taman-taman syurga Allah. Nanti di hari akhirat Allah izinkan kita berada di dalam syurganya yang sebenar secara hakiki dan abadi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz yang dirahmati Allah sekalian. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Baik, kita sambung lagi kitab kita Usulut Tauhid pada muka surat 5, kan? Surat 5 di bahagian tengah, iaitu pada hadis Nabi yang berbunyi utlubul ilma. Betul tak? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan sabdanya utlubul ilma walau bisin, artinya tuntut oleh sekalian kamu akan ilmu, dan jikalau ada ia dengan negeri Cina sekalipun. Dan sabdanya lagi, al-ilmu khazainu wa mafatihuha as-su'alu fas'alu fa innahu yujaru fihi arba'atu as-sa'ilu wal alimu wal mustami'u
wal muhibbu lahum. Artinya bermula ilmu iaitu beberapa gedung. Bermula segala anak kuncinya bertanya akan dia. Maka bertanya oleh sekalian kamu, maka bahawasanya bertanya akan ilmu itu diberi pahalanya 4 orang. Pertamanya orang yang bertanya, keduanya orang yang alim yang kena tanya, ketiganya orang yang mendengar pertanyaan dan jawab, keempatnya orang yang kasih kepada segala mereka itu. Yang tiga itu. Dan sabdanya lagi, li'an taghdua fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata rak'atin. Artinya sungguhnya bahawa berpagi-pagi engkau maka menuntut engkau akan satu bab daripada ilmu, iaitu terlebih baik daripada bahawa engkau sembahyang sunat 100 rakaat. Ini sekaliannya hamba ambil daripada kitab Nuzhatun Nazirin bagi Syekh Ubaid Ad-Darir. Baik. Ni kita sambung lagi, masih lagi duduk di dalam bab Fadilatul ilmi wa ta'allumih, iaitu kelebihan ilmu dan juga mengajar dan mempelajarinya. Baik. Jadi tuan guru kita ni, Tuan Husin, dia nakalkan kepada kita sepotong hadis Nabi. Hadis ni famous, selalu orang duk sebut lah. Tapi Wahabi kata hadis ni daif. Memanglah hadis ni daif, betul. Tetapi tak bermakna hadis daif itu ditolak. Hadis daif boleh diguna pakai, boleh kita nak ambilnya sebagai satu bentuk amalan. Jadi katanya sabdanya Nabi SAW, utlubul ilma walau bisin. Utlubu asal kata talaba. Utlub maknanya fi'il amar, maknanya kata perintah. Tuntutlah kamu, macam tu seolah-olah maknanya. Tuntutlah oleh sekalian kamu. Tuntut apa? Al-ilma, akan ilmu. Tuntutlah oleh sekalian kamu akan ilmu. Ilmu tu dobitnya, bukan semua ilmu. Ilmu yang dituntut sahaja. Ilmu mana yang dituntut? Iaitu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Mana ilmu fardu ain? Iaitu ilmu yang wajib ke atas kamu, atas setiap daripada kamu, berdasarkan hadis yang sebelum dia. Naik tengok ke atas tu, Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu faridah, wajib, ala kulli muslim, atas setiap orang Islam. Mana ilmu yang wajib itu? Iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ada ilmu ni tidak berpisah dengan kita orang Islam, khusus pula di tempat kita orang Melayu. Sebab itulah baju Melayu 3 poket. Selalu saya duk ulang tu. 3 poket tu, poket-poket ni melambangkan bekal, menunjukkan bahawa setiap orang Melayu Islam itu berbekalkan atas 3 bekal dalam sepanjang perjalanan hidup dia. Apa 3 bekal tu? Iaitulah bekal tauhid, bekal fiqh dan bekal tasawuf. Bila lengkap ketiga-tiga bekal, insya-Allah, umpama macam tayar kereta yang lengkap 4 biji, barulah kereta tu boleh berjalan elok. Gitu jugalah, bila lengkap ketiga-tiga ni pada kita, maka lengkaplah perjalanan hidup kita tu. Bolehlah nak membimbing kita. Dalam lengkap 3 ilmu pun kadang-kadang aksiden, betul kereta. Dalam lengkap 4 tayar pun aksiden juga. Kalau tak cukup tayar,
Nak baru jalan accident dah. Apa makna dia? Maknanya orang yang lengkap 3 ilmu ni pun kadang-kadang tersilap. Apatah lagi yang tak lengkap langsung. Satu ilmu tak ada, kalau ada 2 je pun tak jadi tak? Ilmu tauhid, ilmu fiqh, tasawuf tak ada. Bila tasawuf tak ada, habis jadi macam puak Wahabi. Wahabi dia tolak tasawuf. Dia kata ilmu tasawuf ni ayat acak, air kumbahan, menghina akan ilmu tasawuf. Sedangkan ilmu tasawuf tu nak didik hati supaya jangan kita sombong, jangan kita riak, jangan kita takabur. Dia tolak ilmu tu. Sebab tu dia sombong, sebab tu dia riak, sebab tu dia takabur. Boleh PhD rasa macam alim besar dah. Habis tak payah kata apa nama, zaman lah punya ulama dia tegur. Ulama dulu-dulu dia sangkal lagi. Imam Syafi'i pun dia rot. Sebab apa? Sebab takabur, sombong, riak semua. Sebab apa? Tolak ilmu tasawuf. Sebab tu tak dapat tidak, kita kena ada ketiga-tiga ilmu ni. Ilmu tauhid untuk mengesahkan akidah kita, pegangan iktikad kita. Siapa Tuhan yang kita sembah dan siapa Rasul yang kita taat. Kita kena mengaji itu, sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi, Rasul, untuk mengesahkan 2 kalimah syahadah. Dikhawatiri orang yang tak mengaji akan ilmu akidah, dikhawatiri syahadahnya tidak sempurna. Bila syahadahnya tidak sempurna, dikhawatiri tidak sah. Bila dikhawatiri tidak sah, dikhawatiri jadi kafir. Bila dikhawatiri jadi kafir, dikhawatiri duduk dalam neraka. Bila dikhawatiri duduk dalam neraka, duduk dalam neraka selama-lamanya. Sebab apa? Sebab akidah ni kunci. Kunci syurga. Kalau akidah tak ada, kunci pun tak ada. Kita kadang boleh tak ada kunci tapi tak ingat boh mana. Apa? Dan cari lagi. Tak, ni tak payah kata boh mana, memang tak ada terus. Tak ada terus, tak dapat masuk langsung. Batulah akidah. Batu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi, dia mengarang sebuah kitab, namanya kitab Anak Kunci Syurga. Nak mencerita, nak maknakan bahawa itulah akidah biar sahih. Bila ada akidah yang sahih, kurang-kurang ada dah anak kunci syurga tu. Walaupun mungkin nak duduk masuk bawah katil, contoh. Maknanya cari tak jumpa, tapi ada. Selongkar-selongkar jumpa tak? Tapi ni ayah selongkar, memang tak ada tu. Ni kita takut. Sebab tu jangan sampai tak ada langsung mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid, sifat 20 kan, sifat-sifat Nabi Rasul. Dia sifat 20 tu sebenarnya bukan 20 je yang kita mengajinya, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus bagi sifat-sifat Allah. Maka 20 campur 20 campur 1 jumlahnya 41. 41 itulah yang akan mengesahkan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah pula mengesahkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Tapi baru satu saja tak boleh, dia kena ada 2. Sebab anak kunci tu 2, 1 pintu, 1 lagi grill. Kalau boleh buka pintu, grill tak boleh buka, tak boleh masuk tak? Ada. Apa kunci kedua? Kunci kedua mengaji pula sifat Rasul, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus bagi Rasul. Campurkan 4 campur 4 campur 1, jadilah dia 9. 9 itulah yang mengesahkan kalimah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah tu pula mengesahkan kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itulah kunci 1 lagi. Bila ada 2 baru ada 2 kunci, baru boleh buka, boleh masuk. Tu dia. Maka bila campurkan dua-duanya, yang tadi 41, yang kedua ni 9, campur 41 campur 9, jadilah 50. Maka sebab itulah ulama menyebut 50 aqaidul iman. Ada. Maka ulama simpulkan, dipanggilkan akan dia simpulan iman. Inilah dia. Ilmu tauhid, ilmu akidah. Ilmu fiqh
adalah ilmu ibadah. Apa saja yang berkait tentang hukum hakam ibadah itu semua masuk dalam ilmu fiqh. Dan apa sajalah, daripada ibadatnya, daripada muamalatnya, munakahatnya, jinayatnya, apa saja yang melibatkan hukum hakam, halal haram, wajib sunat, harus makruh haram, itu semua duduk di dalam hukum fiqh, ilmu fiqh nama dia. Kena mengajilah tu ilmu fiqh, wajib ke atas kita. Maka kadar-kadar wajibnya, kan, kadar-kadar wajib fiqh bagi orang awam memadai dia mengaji ilmu yang paling mustahak, iaitu solat. Apa pun kalau kita buka kitab fiqh yang nipis-nipis lah, bukan tebal-tebal, kitab fiqh yang nipis-nipis, mesti depan sekali kitabus solah. Dia membicarakan tentang bab semayang. Pertama sekali dalam bab semayang, dibicara tentang bab taharah, bab menyucikan najis, najis mughalazah, mukhaffafah, mutawasitah. Lepas tu dia bicara pula tentang wudu, mandi wajib, tayamum. Lepas tu baru dia masuk dalam rukun-rukun semayang, niat sampai ke salam. Itu semua wajib mengaji. Ni bila tak mengaji, macam-macam. Mulalah main buat kod dan aja. Dia rasa betul-betul, dia rasa salah-salah, main tapi tanpa sandaran ilmu. Dia kena ada ilmu, barulah mengesahkan. Dalam kitab Hidayatus Sibyan, pengarang yang sama, Tuan Husin ni juga, Tuan Husin Kedah ni, dia tulis situ syarat sah semayang, tajuk dia. Dia senaraikan ada 8. Yang ke-8 dia tulis mengetahui akan kaifiat semayang. Maksud mengetahui akan kaifiat semayang, dia belajar tentang semayang tu, dia tahu. Maknanya seseorang itu kalau tak belajar tentang semayang, tapi dia main semayang sahaja, maka semayangnya tidak sah. Semayangnya tidak sah. Sebab apa? Sebab dia buat dalam keadaan jahil. Dia tak tahu kenapa dia kena buat begini-begini, kena baca apa gini-gini. Mana berat hukum hakam dalam menuntut ilmu ni, berat. Itu ilmu fiqh. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni membicarakan dalaman, yakni tentang kerohanian hati kita, benda yang tak nampak dengan mata kepala. Contoh berkenaan dengan ikhlas. Ikhlas tak nampak. Walau dia kata saya ikhlas ni, ada kata guru kami, dia kata orang yang kata dia ikhlas, sebenarnya dia tak ikhlas. Sebab kalau dia ikhlas, dia takkan cakap dia ikhlas. Dia ilmu tasawuf tu dia simpan dalam, bukan nampak dengan mata kepala. Simpan dalam. Ikhlas, tawaduk. Tawaduk tu diri kita yang tawaduk, bukanlah maksud tawaduk tu tunduk kepala tak angkat-angkat kepala. Tunduk kepala tak angkat kepala tu kan tawaduk, tu patah tengkuk. Ada tunduk lah, apa nak angkat kepala. Maksud tawaduk merendah diri. Tunduk-tunduk kepala tapi menyombong diri, tak jadi. Yang kita nak, walau kepala kita diangkat, tapi sentiasa merendah diri pada orang lain, sentiasa merasa diri serba kurang daripada orang lain. Walau dia mengaji banyak makna kitab, dia rasa dia paling bodoh sekali daripada orang lain. Dia rasa macam dia tak cukup lagi ilmu. Tu walaupun dia amal banyak, semayang banyak, tapi dia merasa macam pahala dia sikit. Tu tawaduk, bukan tunduk kepala. Tu baru makna tawaduk. Tu kena mengajilah. Ilmu tasawuf, belajar apa tu riya, apa tu ujub, apa tu takabur. Jadi ketiga-tiga ilmu itulah terangkum di dalam utlubul ilma yang disebut dalam hadis ni. Tuntutlah ilmu. Makna ilmu tu tiga-tiga tadi, tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi nasihat kita bersama, pastikan tuan-tuan sebelum tuan-tuan dijemput oleh malikal maut, sebelum datangnya ajal, pastikan kita sudah pun mula memasuki, mempelajari tiga ilmu. Soal khatam tak khatam kitab bukan bicara dia. Tak khatam tak apa. Yang penting kita dah mula mengaji ke tidak tiga ilmu ni. Mula mengaji ilmu tauhid, walau baru bismillah aja. Mula baru mengaji ilmu fiqh, mula mengaji ilmu tasawuf. Tahu-tahu datang malaikat maut ambil nyawa. Sekurang-kurang kita dah mulakan ilmu tu. Sudah dikira terlepas kata ulama. Yang tapi kalau lebih baiknya sampai menjadi alim lah, sampai menjadi faham.
mengaji betul-betul sampai faham tiga-tiga ilmu ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Itu utlubul ilma, kata Rasulullah SAW dalam hadis ni. Utlubul ilma, sehinggakan Nabi mentahkikkan lagi dengan katanya Nabi, walau. Walau ni wadan. Lau tu maknanya jikalau atau kalau lah. Dan kalau sekalipun, maksudnya macam tu. Bisin, bi tu dengan asin tu, iaitu maksud sin ialah Cina. Lepas tu namanya Sinovac. Sebab sin tu Cina, betul lah, sungguh. Kan? Sin tu maknanya Cina. Hingga Nabi kata, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Apa Cina? Sebab setengah pandangan ulama mengatakan makna hadis ni dengan makna sin tu, Cina tu dengan makna jauh. Sebab tanah Arab dengan tanah Cina jauh. Tanah Cina ni belah ketimuran, maknanya seolah-olah macam hujung dunia lah. Jadi makna lain bagi hadis ni, seolah-olahnya Nabi nak maksudkan bahawa tuntutlah ilmu walau sejauh mana pun. Itu maksudnya. Lepas tu Nabi kata walau bisin, walau sampai ke negeri Cina, walaupun tempat tu jauh, kamu pergi mengaji, menuntut. Malah tuntutan itu, kalau ilmu fardu ain tadi tu, tuntutnya tu tuntut wajib. Dan tuntut bukan tuntut sunat, bukan tuntut harus, tuntut wajib. Maksud wajib, kena pergi, wajib pergi. Tak pergi, hukumnya berdosa. Bagi ilmu tiga ni tadi, tauhid, fiqh, tasawuf. Lah ni bukan walau bisin, walau bi masjid Kampung Diu. Ngaji sampai masjid Kampung Diu je tak boleh sampai dah. Teruk. Tak payah kata nak pergi sin sana Cina tu, pergi sini pun tak boleh sampai. Berat lah. Nak tu kenalah pergi. Andai katalah mati habislah ulama-ulama. Mana? Ulama dalam Perak, tok-tok guru, ustaz-ustaz, habis meninggal semua, katakan. Tak ada dah orang nak mengajar dah ni negeri Perak. Yang ada di, kata contoh, ada di Penang. Wajib pergi Penang. Kata dah Semenanjung semua meninggal dah. Habis semua tak ada dah di Semenanjung ni. Daripada Perlis sampai ke Johor, seorang ulama pun tak ada dah. Yang ada seorang je tinggal lagi. Tu pun tua dah, dekat Sabah. Wajib beli tiket flight pergi Sabah mengaji. Wajib. Kalau dia tak ada ilmu lah. Kalau ada ilmu tak apa dah. Kalau dia masih lagi kosong, tak erti apa, tauhid tak erti, fiqh tak erti, tasawuf tak erti, wajib dia pergi ke sana. Berdasarkan hadis ni, utlubul ilma walau bisin. Dah dalam Malaysia semua tak ada dah, mati belaka semua. Tok-tok guru, ustaz-ustaz semua mati dah. Ada kat mana? Ada kat Rusia. Pergi beli tiket di Rusia. Tak mampu nak beli tiket, jalan kaki pergi. Makna dia kena ada usaha untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu, kerana hukum wajib. Apa begitu Ustaz? Dah, kalau kerja kamu boleh buat, kenapa menuntut bahagian akhirat tak boleh? Bahagian menuntut dunia, sungguh tak? Saya nak tanya, jarak rumah kita ke Masjid Jami' Kampung Diu ni dengan rumah kita ke pejabat kita, tempat kita kerja, mana dekat, mana jauh? Pergi masjid ni dekat lagi, pergi pejabat jauh. Silap mungkin ada yang duduk sini kerjanya di Ipoh. Nak berapa kilometer, tapi boleh tak pergi? Pergi tiap-tiap hari yang tu, tiap-tiap pagi pergi. Nak? Ini kalau tak boleh nak datang tiap-tiap hari pun, datang seminggu sekali pun tak boleh datang. Nah, lepas tu ada hati nak masuk syurga Allah. Cik. Pintu syurga mana nak buka kalau begitu? Nah, mana nak buka pintu syurga? Sungguh pun tak ada. Bahagian dunia sungguh, kan? Bahagian akhirat tak sungguh. Bahagian dunia, bahagian kerja nak. Balik rumah tersenyum, bini tanya, awak bang senyum, dapat naik pangkat. Lepas tu nak depa hantar kita tu, nak depa hantar abang kerja kat Australia. Sonok pergi Australia. Kerja sampai Australia boleh naik kapal terbang. Takkan mengaji, nak pergi ngaji pondok pun tak boleh. Nak langkau negeri pun tak boleh. Nak langkau negara pun tak boleh. Bahagian pulun cari dunia, langkau negara boleh pergi, tapi bahagian cari akhirat, masjid depan rumah tak boleh nak sampai.
Jadi macam mana? Tu yang Nabi kata utlubul ilma walau bisin. Hadisnya pendek tapi maknanya sangat-sangat mendalam. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China sekalipun. Maknanya dengan makna jauh. Walau jauh sekalipun pergi. Dan juga China ni bangsanya bukan Arab, betul? Kan? Jadi bila Nabi kata tuntutlah ilmu walau ke negeri China, dengan kata lain juga belajarlah ilmu ni, ilmu agama ni, walaupun bukan daripada bangsa-bangsa Arab. Sebab Islam bukan hanya untuk Arab, Islam untuk semua. Siapa yang Allah kehendaki, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak, Allah berikan dia kefahaman agama. Siapa ni tak kira siapa. Cuma walau yalah betul lah Islam tu bermula daripada Arab. Memang bermula daripada Arab, tapi Islam untuk semua. Jadi kalau kita tak semestinya kita nak kena mengaji dengan tok syekh Arab. Ngaji dengan tok syekh Melayu pun boleh. Tok syekh Pakistan boleh, tok syekh India boleh, tok syekh orang putih pun boleh. Janji orang putih tu Islam, yang alim, yang ilmunya ada. Tak kira siapa pun. Tak semestinya hanya bangsanya bangsa Arab sahaja. Itu maksudnya juga. Mana macam bangsa Cina, Nabi kata belajarlah ilmu walau ke negeri Cina. Maknanya walaupun dengan orang Cina sekalipun, kalau orang Cina tu orang Islam yang alim, tak apa, tak ada masalah. Ramai kan? Ustaz Ridwanti, Ustaz Husin Yi, ramai lagi lah kan. Kalau India tu Ustaz Syamugam, ada. Boleh. Dan lagi sabdanya Nabi SAW, al-ilmu khazainu. Al-ilmu bermula ilmu itu. Khazain. Khazain ni makna khazanah. Khazanah ni makna apa? Maknanya sesuatu harta yang sangat bernilai. Harta bukan bernilai dah, harta yang sangat tidak ternilai. Kalau bernilai masih lagi ada sukatannya. Ini dia ni nilai dia sampai tak boleh nak nilai, kerana terlampau bernilai. Macam tu. Itu khazain. Tinggi sangat. Contoh kan, macam kebahagiaan. Kebahagiaan itu, ketenangan hidup itu adalah khazain. Sebab apa? Kumpullah duit jutaan mana sekalipun, bilion macam mana pun kamu jadi, kamu tak akan boleh beli kebahagiaan. Kamu tak akan boleh beli ketenangan. Kerana apa? Kebahagiaan, ketenangan itu khazain. Harta yang sangat tidak ternilai. Maknanya tinggi. Kamu bayar dengan duit berapa juta pun tak akan boleh beli. Tak percaya pergi Tesco tu. Ulang alik guard tu tanya, "Cik cari apa, cik?" "Saya cari kebahagiaan," kata. Lah kali guard tu kata, "Cik eloklah masuk hospital bahagia." Situ baru ada kebahagiaan. Orang tu ingat dia gila. Mana ada? Yelah, cari mana boleh beli kebahagiaan. Ketenangan mana ada. Kan? Itu al-ilmu khazain. Sama juga dengan ilmu. Ilmu tu adalah khazanah. Kerana ilmu tidak boleh dibeli. Kitab boleh beli, itu pun tak beli. Kitab boleh beli, buku boleh beli. Tak payah kata kitab buku, kedai kitab tu kita beli. Dengan toke-toke dia kita beli sekali. Duit banyak, beli dengan satu-satu kedai sekali beli. Dah alim tak lepas tu? Ada ilmu tak? Dah. Tak payah kata beli kedai kitab, beli kilang yang cetak kitab. Tak alim juga. Tak jadi alim. Kerana alim bukan dengan dibeli, ilmu bukan dengan dibeli. Ilmu itu adalah anugerah daripada Allah. Wa in min syai'in indana illa khazainuhu, kata Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami sahaja, kata Allah. Melainkan pada Allah sajalah khazainuhu, akan khazanahnya. Mana kalau kamu nak ilmu, ilmu tu daripada aku. Aku je yang boleh bagi ilmu kat kamu. Kalau aku tak bagi, kamu hebat tak ada mana, aku tak akan bagi. Sebab tu ada orang, dia boleh hafal Quran, dia boleh hafal hadis. Bukan sekadar hafal Quran hadis, kitab dia hafal.
Tetapi tak semestinya dengan hafalan dia tu dia nampak mana yang benar, mana yang salah, mana yang betul, mana yang salah, mana jalan yang elok, mana jalan tak elok. Akhirnya memanglah orang kata orang alim, orang panggil ulama, orang panggil tok guru, orang panggil ustaz ke apa ke, tapi kadang-kadang dia tak nampak juga. Sebab apa? Sebab yang nak bagi nampak bukan buku, bukan kitab, tapi Allah. Sebab tu hajat kita kepada Allah, bukan kepada kitab. Tapi kitab ni sebagai medium, tempat lalunya. Seperti mana bila kita buka pilih air, hajat kita air itu datang daripada tangki, bukan daripada paip, cuma melalui paip. Sama juga ilmu tu hajatnya daripada Allah, tapi laluannya lalu kod kitab. Gitu. Al ilmu khazain. Kemudian Nabi kata wa mafatihuha. Mafatih itu maknanya buka, fataha makna buka. Mafatihuha iaitu artinya anak kuncinya. Miftahu, mafatih akan segala anak kunci. Maknanya makna jamak, maknanya bukan satu kunci, banyak kunci. Kunci-kuncinya itu. Macam mana nak buka kunci ilmu ni? Nabi bagi tahu. Nabi kata kamu nak dapat segala anak kuncinya nya ilmu itu, iaitulah as-su'al, bertanya akan dia. Maka mana kunci ilmu tu? Kunci ilmu tu dengan bertanya, yakni as-su'al. Memang pun saya kuliah gini atau mana-mana ustaz jugalah, bila kita baca kitab kuliah gini, tuan-tuan duk dengar, yang dengar ni tak semestinya masuk. Banyaknya tak masuk. Lagi-lagi nak dekat pukul 8.30 lagi tak masuk. Nak dia tunggu cepatlah habis, cepatlah habis. Kena pula ada nasi, lagilah tak masuk. Kan? Jadi memang kadang-kadang yang cakap satu hala ni dia tak masuk. Dia tak berapa payah, kadang-kadang nak masuk pun payah. Yang betul-betul jadi ilmu kat kita ni bila kita tanya soalan. Sebab apa? Sebab bila saya cakap gini, tuan-tuan tak minta saya yang cakap. Tuan-tuan tak tanya pun, tuan-tuan cuma tadah aja. Saya yang sendiri bagi. Jadi boleh jadi bagi itu kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Tapi bila kita tanya, maknanya kita nak jawapan tu. Betul tak? Sebab tu kita tanya. Kalau kita tak nak jawapan, takkan kita nak tanya. Jadi bila kita tanya tu, kita nak jawapan tu. Bila nak jawapan tu, yang automatik otak ni dia akan fokus. Dia akan fokus pada jawapan tu. Selagi-lagi mana tak menjawab soalan dia, selagi itulah dia akan tanya lagi, sampai dia betul-betul dapat apa yang dia nak pada pertanyaan itu. Maka yang dia dapat itulah yang tersimpan di kepala dia sebagai ilmu. Itulah ilmu yang sebenarnya. Itulah Nabi kata wa mafatihuha as-su'al. Anak kunci pada ilmu tu dengan bertanya. Maka kata Nabi apa? Fas'alu, maka bertanyalah oleh sekalian kamu. Kalau begitu, kalau kamu nak ilmu, kamu tanya. Sebab tu kata Imam Syafi'i, kalau kamu nak cepat alim, kamu nak cepat ilmu kamu dapat, maka banyakkan bertanya. Maka banyakkan bertanya. Baik. Tetapi dalam bab tanya ni dia ada adab. Bukan semua mentang-mentang Nabi kata fas'alu, tanyalah kamu. Bukan semua benda boleh tanya. Ada benda boleh tanya, ada benda tak boleh tanya. Yang pertama, janganlah bertanya perkara yang tidak ada faedah, tidak ada manfaat. Contoh benda, Ustaz nak tanyalah soalan. Apa dia soalan? Macam mana kita nak tahu masuk waktu kalau kita dekat planet Marikh? Tu soalan bid'ah nama dia. Soalan tak ada faedah. Apa tak ada faedah? Bila pula hampir Marikh? Itu yang kadang-kadang guru-guru dia jawab, hampir dulu baru aku jawab, dia kata. Soalan macam tu tak ada faedah, sebab tak ada manfaat. Kalau katalah guru tu memang alim sungguh, dia boleh jawab, jawapan tu tak boleh nak diguna pakai. Nak guna pakai mana bila nak pergi Marikh? Lainlah tanya kalau duduk dalam hutan tersesat, macam mana nak tahu waktu semayang? Yang tu faedah, sebab benda tu kemungkinan nak berlaku tinggi. Sebab mungkin kita akan masuk hutan, lepas tu tersesat dan sebagainya. Soalan macam tu dibenarkan. Dia begitu.
Dan lagi janganlah kamu bertanya bukan pada tempatnya. Contohnya pada waktu guru tu sedang sibuk menguruskan sesuatu yang lain. Sebab tu adabnya sebelum kita tanya dulu, boleh tak tanya? Tu tanya juga. Tanya, Ustaz nak tanya boleh? Tanya dulu. Kalau dia kata nanti Sat, maknanya dia ada suatu benda penting. Mungkin kepala dia tengah serabut, dia ada masalah lain ke dan sebagainya, jadi dia nak hold. Sebab kalau dipaksa jawab juga, dikhawatiri jawapan yang diberi tidak tepat. Sebab apa? Sebab kepala dia tengah fikir benda lain, tengah serabut benda lain. Jadi tak ada manfaat juga. Dan kalau kita baca dalam kitab Hidayatus Salikin, antara adab guru dengan adab murid, sebaiknya jangan kamu bertanya soalan setelah gurumu bangun daripada tempat duduknya. Itu yang disebut di dalam kitab. Tapi macam saya tak kisahlah, kan? Saya tak kisahlah. Cuma kalau macam ulama-ulama besar, tok guru, kita jaga adab gitu. Kalau nak tanya, masa dalam majlis, jangan di luar majlis. Sebab dalam majlis ni guru tu dah khususkan ini untuk bahagian ilmu. Jadi kamu nak tanya apa, masa ni paling sesuai. Ada pun waktu lain dia ada urusan lain. Sebab kena ingat, tok guru, ustaz ni, apa ulama ni semua, dia manusia macam kita gak. Kerja dia bukan sentiasa nak tunggu orang tanya soalan dia nak jawab. Dia pun ada benda lain nak urus. Nak urus anak dia, bini dia, apa semua macam-macam. Jadi banyak lagi urusan dia nak buat. Macam kita gak sibuk benda lain gak. Ini kadang-kadang dia hantar mesej tanya soalan, lepas tu kita tak balas-balas. Sombong dia kata. Bukan sombong, kita ada benda kerja nak buat. Macam hang seorang je. Kan? Jadi kena jaga adab dia tu. Nak bertanya tu. Lepas tu lagi, jangan kamu bertanya dengan tujuan kamu nak test guru tu. Ni pun kadang-kadang banyak orang ni. Try sekali nak tengok alim tak alim dia. Tertanya soalan payah-payah sikit. Tak mau. Itu tidak ada adab. Sekalipun kalau memang guru tu tak boleh jawab, orang yang bertanya itu sudah dikira menghina ulama, menghina guru, boleh berdosa akan dia. Dan lagi jangan kamu bertanya kerana nak kenakan orang lain. Dia tanya soalan, bila guru tu jawab, dia jeling kawan dia. Padan muka, kena stepek atas muka. Ada tu tak boleh. Sebab apa? Sebab tujuan jahat. Melainkan, contoh gini, dia dah nasihat kawan tu tak nak dengar. Hang siapa dia nak tegur aku? Hang ngaji dengan aku pun aku tahu hang ponteng banyak sekolah agama dulu, kan? Hang tak payahlah nak nasihat aku. Hang bukan pandai pun, hang bukan alim, hang bukan ustaz nak tegur aku. Kita tegur takluk. Jadi kita bagi tahu ustaz saya dah cakap dengan dia tapi dia tak dengar. Minta ustaz pula cakap. Mana tahu dengan ustaz cakap ni kesan kat dia. Ustaz tu pun cakap, tengok-tengok terkesan ke dia. Itu tak apa. Itu bukan dia nak kenakan kawan, itu dia nak selamatkan kawan. Tu dia niat baik. Walaupun perbuatan tu nampak berlebih kurang, tapi kerana niat yang membezakan. Niat baik tak apa. Niat nak perkena kawan, kita bila tok guru tu hentam, dia kena padan muka, kena sebiji kena atas muka, tu tak mau. Tu jahat, niat jahat. Patut kita nak biar moga-moga penerangan tok guru ni tadi terbuka hati dia. Kita doa begitu, kan? Tu tak apa. Itu niat kebaikan. Tu dalam masalah bertanya. Jadi walaupun Nabi kata fas'alu, tanyalah kamu, maka ikut adab-adab bertanya tu. Jangan lebih-lebih, jangan melampau-lampau, dan jangan bertanya terlalu banyak. Memadai sudahlah. 3-4 soalan jadilah dalam satu-satu masa. Ini terlampau banyak tanya, penat kawan tu. Fa innahu yujaru fihi arba'atun, katanya Nabi SAW. Apa dia? Maka bahawasanya bertanya akan ilmu itu diberi pahala. Fa innahu, maka sesungguhnya yujaru tu makna pahala, diberikan pahala fihi, padanya, arba'atun, akan 4 orang. 4 orang di sini maknanya 4 golongan. 4 golongan bila ada soal dan jawab, ada pertanyaan dan ada jawapan, akan 4 golongan ni dapat pahala. Batu beruntung gak majlis soal jawab ni. Majlis soal jawab ni dia akan menyebabkan kita dapat pahala.
Empat golongan ni dapat pahala. Siapa dia? Yang pertamanya kata Nabi, as-sailu. Siapa as-sailu? Orang yang bertanya. Orang yang tanya soalan tu, dia dah dapat dah pahala, walaupun mungkin soalan dia tidak dijawab. Tapi dengan dia tanya saja, boleh dah pahala untuk dia. Tapi tadilah, soalan-soalan dia mesti kena ikut syarat-syarat tadi. Jangan soalan yang tak ada faedah, soalan yang merapu-rapu, soalan yang bukan-bukan, soalan nak berkena orang, semua tu tak boleh lah. Ini soalan yang memang dia nak tahu sungguh maslahah, nak tahu sungguh perkara-perkara yang mengelirukan dia ke sebagainya. Dia tanya tu, dengan dia bertanya tu boleh pahala. Kemudian lagi kata Nabi, iaitu tadi as-sailu. Kemudian yang kedua, golongan kedua yang dapat pahala, wal alimu. Siapa alimu? Orang yang alim yang kena tanya. Orang yang alim yang kena tanya tu, bila ada soalan, mesti soalan tu ditujukan pada siapa? Yang kena tuju tu dapat pahala, walaupun mungkin dia belum jawab lagi soalan tu. Atau dia tangguh, saya tak pastilah, nantilah bulan depan kot saya jawab. Walaupun dia tangguh itu, boleh dah dia pahala, sebab dia dah menerima soalan daripada orang. Tu dapat pahala orang yang alim tadi tu. Tapi soalan ni mesti ditujukan kepada ahlinya lah. Jangan tanya orang lain kan. Tanya artis buat apa? Tanya ulama lah. Maka ulama tu boleh pahala bila ditanya pada dia. Kemudian yang ketiga, wal alimu dah, wal mustami'u. Mustami'u ni apa dia? Mustami'u ialah ketiganya orang yang mendengar pertanyaan itu dan jawapan itu. Mustami' ni dia tak tanya dan dia bukan yang jawab, dia cuma nadah telinga dengar. Dia dengar orang tu tanya, dia dengar tok guru tu jawab. Dengan dengar tu saja dia pun boleh pahala. Tu untung datang dengar. Pergi dengar je. Duduk saja dengar, sandar kot dinding tak apa. Kan? Bukan kata orang yang sandar tu nak tapi nak ceritanya mustami' ni. Duduk dengar saja, bukan masalah. Kan? Jadi datang dengar, dah apa masalah. Datang dengar saja boleh pahala. Walaupun dia dengar tu dia tak faham. Dia angguk. Kawan sebelah tadi, hang angguk hang faham? Tak faham. Buat-buat angguk boleh pahala dah. Sebab apa? Sebab dia dengar. Dia dengar soalan, dia dengar jawapan. Tak? Lepas tu jangan pelekeh orang tanya soalan. Kadang-kadang mungkin lah dia bukan nak tanya soalan merapu, tapi memang dia tak reti. Dia kadang tanya soalan bodoh. Manalah tahu dia bau berubah. Dia tanya maghrib 3 rakaat ya Ustaz, bukan 4 ke? Dia tanya. Kawan, bodoh dia tanya orang kawan. Jangan buat begitu. Kita tak tahu, mungkin dia memang tak tahu. Tak apalah. Jangan pelekeh soalan orang. Biasalah, kadang tak semua orang ilmunya sama. Tu. Baik. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, wal muhibbu lahum. Wal muhibbu lahum, muhibbu ambil daripada perkataan hubbun dengan makna kasih. Wal muhibbu orang yang kasih. Orang yang suka, orang yang sayang, lahum bagi mereka itu. Mereka itu mana? 3 yang atas tadi. Mana? Orang yang tanya, orang yang kena jawab, orang yang dengar. Dia yang keempat ni, dia kasih 3-3 ni. Dia kasih pada kawan dia yang tanya, dia kasih pada tok guru yang jawab tu, dan dia kasih kawan-kawan dia yang dengar. Dengan sebab hati dia kasih, walau mungkin dia tak ada situ. Dia tak dapat datang sebab dia mungkin ada hal lain dan sebagainya, tapi dia suka majlis ilmu ni, dia suka majlis soal jawab agama ni, dia suka. Malah dia yang dorong dia pula bagi derma kan? Tapi dia tak dapat nak hadir, ataupun mungkin dia ada kerja kat luar, ataupun contoh macam hari itulah ada roadblock sini kan, polis tu tak masuk dalam kuliah, dia duduk kat pondok sana tu, tapi dia kasih orang yang dalam masjid ni mengaji. Daripada orang yang bertanya, orang yang jawab dan orang yang dengar, dia kasih. Dia pun dapat pahala. Nak ceritanya dahsyatnya pahala majlis ilmu ni.
Sampai orang yang daripada luar pun kadang-kadang boleh dapat pahalanya dengan sebab dia kasih pada majlis ilmu. Dia kasih pada orang yang tanya, orang yang kena tanya, dan orang yang mendengar pertanyaan. Nah, ini empat-empat tak ada. Orang buat majlis dia marah, bagi sekat. Orang letak banner dia potong. Kan? Orang tengah buat majlis dia rampas mic, dia suruh balik. Ni tak masuk dalam ni. Malah bila tak dapat pahala, dapat dosa pula dah kerana mengganggu majlis ilmu. Tu jangan. Kan? Jangan. Itu kadang-kadang kita pelik. Nah, tiba-tiba keluar perkeliling dilarang tazkirah. Nah, dilarang tazkirah semasa tarawih. Kan ada biasa berlaku itu. Dilarang tazkirah. Sebab tu saya cakap terus terang, perkataan larang nak digunakan pada benda yang ditegah oleh syarak. Larang berjudi, larang minum arak, itu larang. Ni larang berkuliah, larang tazkirah. Lainlah kalau tazkirah atau kuliah itu memang menyimpang daripada ajaran Islam, baru boleh kata larang. Larang menyampaikan ajaran sesat, larang menyampaikan Syiah, larang menyampaikan ajaran yang mengelirukan. Itu tak apa. Ini orang ngajar bab semayang, ngajar ni, dilarang. Macam mana tu? Masuk tak dalam hadis? Jangan sampai melarang. Kalau nak larang pun apa tujuan larang? Sebab apa nak larang? Nak larang tu larang arak tu, timah tu. Nak larang tu pusat judi Genting Highland, tu patut larang. Dia pelik betul kadang-kadang. Kan? Nama jabatan bahagian Islam dah, tapi kerjanya nak membantutkan kerja Islam, bukan nak membantu kerja Islam. Lagi disekat pula bahagian yang itu. Orang suruh cari ahli maksiat, dia cari ustaz tak ada tauliah, tu kerja dia. Lepas tu sekat, tak boleh mengajar dan sebagainya. Ini kadang pelik. Yang perkara haram, perkara mungkar dia tak nak cegah. Nah, perkara makruf dia ganggu-ganggunya. Ini kena cek balik. Berbetulkan balik. Takut nanti nak dapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan lagi kita habiskan satu lagi hadis je. Jangan larang. Tak, sebab sikit lagi nak habis perenggan ni. Lepas tu masuk tajuk baru nanti. Dan lagi sabda Nabi SAW, li'an tagdua fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin. Kata Nabi. Apa maksud Nabi ni? Li'an tagdua, artinya sesungguhnya. Dua kali sungguh tu. Li tu sungguh, an tu pun sungguh gak. Dua sungguh-sungguhlah bahawa nak berpagi-pagi. Dua tu pagi, berpagi-pagi ataupun maksudnya berawal-awal. Engkau fatata'allama, engkau pergi mengaji, engkau belajar, engkau pergi menuntut akan ilmu baban, yakni satu bab. Bukan banyak, satu bab je. Bukan ngaji banyak-banyak bab, satu bab saja. Maknanya, maksudnya sini kamu ngaji sikit je. Bukan suruh ngaji ni banyak-banyak sekaligus. Tak, kamu ngaji sikit di awal-awal pagi. Apa dapat? Apa jadi? Mina, daripada al-ilmi, daripada ilmu. Khairun, bila kamu buat begitu, terlebih baik. Min, daripada an, bahawa tusalliya, kamu sembahyang. Mi'ata, 100 rakaatin, rakaat. Kalaulah makna ringkaskan makna hadis ni, maknanya sesungguhnya kata Nabi bahawa berpagi-pagi engkau, berawal-awal engkau, makna bangun-bangun pagi itu kita tak dahulukan kerja buat dunia, kita dahulukan kerja buat akhirat dulu. Bangun-bangun pagi, lepas sembahyang subuh, dengar kuliah sekejap ataupun tazkirah ringkas. Mengaji tak banyak, sikit je. Baban minal ilmi, satu bab saja. Ambil satu bab je. Contoh bab apalah, adalah bab niat saja. Okey, Tok Guru tu pun buka. Okey, niat dalam solat gini. Belajar bab tu je. Tak masuk lagi takbir, belajar bab niat saja pagi tu. Kata Nabi, khairun, terlebih baik, min an tusalliya mi'ata rakaatin. Maksud terlebih baik di sini, pahalanya lebih banyak dibandingkan kalau kamu sembahyang mi'ata rakaatin, artinya 100 rakaat. Dan tuan, sembahyang 1 rakaat banyak mana pahala? Penat tak penat sembahyang 1 rakaat? Saya kata 1 rakaat, 20 rakaat pun penat.
Kan? 1 sampai 8 steady lagi. Oh, cergah lagi, cepat bangun. 10 ke atas dia duduk dulu. Saya kata tu saya pun macam tu juga. Nampak? Kena pula imam baca 1 juzuk. Allah, tunggu saat dia kata. Belum wala dolin dia kata, belum amin lagi. Amin kan baru masuk dia kata. Mujud tu imam pun tak duduk sekali. Kalau tu imam duduk sekali lagilah bila nak habis. Kan? Tunggu lama 20 rakaat. 20 rakaat tu pun letih, tapi pahala dahsyat dah. Tu baru 20 banding dengan 100. 5 kali 20 tu. Nah, bayangkan 20 biasa kalau kita buat habis dalam pukul apa sebelum ni Ramadan kita. Pukul 10 dah. Lebih kurang lah pukul 10. Itu pun kadar laju juga baca tu. Itu pun kadang-kadang tu imam terlepas ayat tu. Dapat terskip-skip juga. Nah, masuk juga lah. Kan? Sampai kat pukul 10. Tu baru 20. Bayangkan lah 100. Try sekali Ramadan kali ni. Buat 100 rakaat. Tinggal imam tu seorang aja. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada orang. Balik habis tinggal dah. Dengan ustaz-ustaz sekali balik. Sampai ke subuh tak tahu habis dak lagi. 100 rakaat. Makna seolah-olah nak gambarkan seseorang yang sembahyang tak tidur. Malam ni tu daripada pagi sampai ke subuh sembahyang saja dia. Bayangkan kalaulah amal dia buat macam tu, berapa banyak pahala dia. Tiba-tiba Nabi kata, kamu bangun pagi-pagi, kamu dengar satu kuliah ataupun satu majlis ilmu yang bukan baca banyak-banyak pun, satu bab dia, sikit aja belajar, tapi pahalanya lebih banyak daripada orang yang sembahyang 100 rakaat. Bayangkanlah. Nak kata besarnya majlis ilmu. Sebab tu jangan kita perlekeh majlis ilmu. Walaupun mungkin majlis tu majlis ringkas, kan? Cubalah amal atas hadis ni lah. Banyak-banyak masjid surau dia buat kuliah subuh. Atas hadis ni lah nak ambil berkat daripada makna hadis ni. Moga-moga dengan kita buat begitu, kita akan dapat pahala lebih banyak daripada 100 rakaat sembahyang. Tu. Kalau tak boleh nak buat kuliah pun, tu imam pun tak apa. Habis-habis wirid subuh tu, ada kitab apa-apa ke, kitab hadis ke apa ke, baca hadis. Jangan baca banyak, baca satu dah lah. Baca kata Rasulullah, ikut je buku tu. Kalau tak pandai nak syarah pun, ikut je dia, kata dia, makna dia. Lepas tu, doakan sama-sama, moga-moga kita dapat beramal dengan hadis ni. Buat macam orang tabligh buat tu. Buat macam tu. Kita buat yang tu, moga-moga termasuk dalam hadis ni. Berpagi-pagi kita dengar satu bab, mengaji satu bab, maka dengan sebab itu dapat pahala lebih banyak daripada 100 rakaat. Awak tengok gitu. Ini sekaliannya hamba ambil daripada kitab Nuzhatun Nazirin. Tak silap saya, kitab Nuzhatun Nazirin ini syarah bagi kitab Riyadus Solihin yang dikarang oleh Syekh Ubaid Ad-Darir. Ni kata Tuan Husin Kedah, maknanya bukan dia memandai-mandai, tapi dia rujuk daripada kitab yang lebih besar, yakni kitab Arab. Kemudian dia masukkan dalam kitab karangan dia yang bernama Usul Tauhid ni. Moga-moga dapat kita beramal bersama. Itu sahaja, insya-Allah. Jadi kuliah akan datang, jika diizinkan Allah, kita akan sambung babun fi bayanil ilmi allazi yajibu alaina an nazlubahu. Artinya nanti kita akan masuk bab yang baru, iaitu bab pada menyatakan ilmu yang wajib atas kita menuntut mengetahui akan dia. Apakah ilmu yang wajib kita belajar? Nanti dia akan terang satu-satu. Okey, insya-Allah akan datanglah. Jadi macam biasalah, di belakang sana tu ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi membeli sambil niat menderma, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu untuk makluman bersama. Takut nanti kan ada yang tanya-tanya kan. Jadi senang saya jawab sekaligus secara umumi. Hari tu Tok Guru kita Jumaat lepas, Tok Guru kita, Tok Guru Siddiq Nur terlibat dengan satu kemalangan jalan raya dekat-dekat sini lah. 1 kilo lagi nak sampai Tun Kemunting. Aksiden di highway. Mungkin kerana lah driver dia terlelap. Kadang terlelap ni tak payah panjang, saat 2 pun dah boleh terjadi. Asalnya dia duduk lane kanan,
Lepas tu dia sedar-sedar kat lane kiri dah. Maknanya mungkin dia tak perasan kereta tu dah mula bergerak ke kiri. Bila buka-buka mata, punggung lori kat depan dah. Pum, hantam. Jadi langgar belakang lori. Kemik rapat lah, enjin total loss. Kereta tak boleh jalan dah. Lepas tu dashboard rapat, tersekat, menyebabkan kaki Tok Guru tersepit kat bawah tu sikit lah. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa, tak menyebabkan kecederaan yang teruk. Cumanya sakit-sakit badan tu adalah sebab mungkin impak terhantuk dan sebagainya, adalah berlaku sakit badan. Mula-mula hari tu Tok Guru tak dapat nak suap tangan sendiri, minta tolong orang suap. Mungkin sebab badannya sakit. Tapi alhamdulillah semakin hari ni semakin baiklah, semakin elok. Dan Tok Guru semakin tak sabar pula nak sambung kuliah dia. Dia nak siap-siap dah, nak pergi kuliah ni, dia kata. Kami kata Tok Guru rehat dulu kat seminggu. Dah tak boleh nak pergi kuliah. Tok Guru sakit ni, umat lagi sakit ni. Tak berani kata apa dah lah. Tu kata ulama. Sungguh-sungguh nak menyampaikan dakwah, kan? Sebab apa? Sebab dia dah nampak dah hasil akhiratnya nanti. Dia jadi tak heran, biar badan ni hancur pun tak apa, jangan sampai Islam tu hancur. Moga-moga kita dapat menjadi seperti dia dalam mempertahankan Islam. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.